sabar ni juga dia berkaitan dengan menghadapi kemarahan. Kita sebut tadi, marah nak kena sabar. Jadi orang kita yang stres tu sebab apa? Sebab dia tak sabar dalam menghadapi kemarahan. Kita menghadapi dalam pelbagai situasi nak marah. Kita nak kereta, orang potong tepi, kita marah, kan? Jadi jam, kita marah. Berlaku clash dalam rumah tangga, nak marah. Jadi makna di situ, kemarahan ni dia boleh berlaku dalam pelbagai situasi, menyebabkan kita stres, penyakit, nak marah juga. Tuan-tuan tengok ada orang sakit macam mana, yang tak boleh keluar mana, duduk dalam rumah je. Cuba tengok dia punya perangai ni macam mana. Pasal tak? Yang tak pernah menghadapi orang sakit yang kena stroke contohnya, yang paralyzed ke macam mana, dia duduk dalam rumah, dia, sebelum ni dia aktif, tak boleh pergi mana, duduk gitu je. Nampak tak sikap dia bagaimana? Marah tak dah? Nak marah dah. Nak marah. Sebab marah? Sebab stres, tension. Tuan-tuan, kalau kita berhadapan dengan apa juga situasi macam ni, macam mana cara untuk kita menangani kemarahan? Itu satu persoalan. Baik, kaedah pertama, ada apa kaedah? Kaedah pertama, kita elak kemarahan itu. Itu yang pertama. Macam mana nak elak kemarahan? Menghiasi diri dengan sifat pemaaf. Dalam Al-Quran, Allah memuji orang yang menahan kemarahan dan memaafkan orang lain. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, iaitu orang yang mendermakan hartanya pada senang dan susah, orang yang menahan kemarahannya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang, dan ingatlah Allah mengasihi orang yang membuat perkara yang baik. Jadi maknanya kita maafkan orang. Maafkan orang. Lagi mana kita tak maaf kalau kita ada masalah dengan orang, lagi mana kita tak maaf, lagi itulah kemarahan itu akan membuat-buat dalam diri kita. Kita akan stres, tuan-tuan. Tak puas hati, tak puas hati, kan? Maafkanlah. Biarlah macam mana dia sekalipun, maafkanlah. Pas is pas lah, kan? Duduk fikir lagi tak selesai, kemarahan itu akan terus membuat-buat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sirah para rasul dan para nabi penuh dengan kisah-kisah kemaafan kepada umat. Walaupun para rasul dan para nabi ini mereka ditentang habis-habisan, dimaki hamun, dicerca, diancam bunuh, mereka tetap memaafkan umat dan berharap umat mereka akan sedar serta menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh tengok bagaimana keadaan, sebagai contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Baginda telah luka di muka, patah gigi, jatuh lubang yang dikorek oleh golongan musyrikin. Teruk Nabi dalam perang Uhud, Nabi kena. Sampaikan ada rumus khabar angin yang menyatakan Nabi dah wafat. Kelang kabut tentera Islam waktu itu, tuan-tuan. Lalu Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah. Sahabat Nabi kata apa? Kalau Nabi angkat tangan, Nabi doa, ya Allah, hancurkan musuh, waktu itu juga akan datang kehancuran pada musuh. Doa Nabi mustajab. Tapi apa Nabi doa, tuan? Walaupun Nabi dalam keadaan kita kata patah gigi, luka, Nabi kata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku kerana mereka tidak mengetahui. Allahu Akbar. Kesabaran yang sangat-sangat tinggi dan kemaafan yang Nabi bagi. Contoh, dalam peristiwa Taif semua orang tahu, Nabi dibaling batu sampai mengalir luka di tubuh badan Nabi. Malaikat pun kesian kat Nabi. Malaikat, tuan-tuan, bukan manusia, malaikat kesian kat Nabi. Malaikat minta keizinan, kalau Nabi izinkan, malaikat penjaga gunung tu akan angkat gunung ganang, akan hampap pada penduduk Taif. Kalau Nabi, kalau kita bagi tawaran macam tu, rasanya terima tak, tuan? Kalau kita terima, memang Nabi kata apa? Nabi tak terima tawaran itu. Bahkan Nabi mendoakan, mudah-mudahan
generasi yang keluar daripada tulang sulbi mereka itu beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka tak nak beriman, ni generasi mereka akan beriman. Ya, terbukti selepas daripada itu memang golongan Taif beriman pada Nabi SAW. Kemaafan itu satu bentuk, satu perkara yang kita kata yang dapat meredakan kemarahan. Baik, seterusnya berdoa, tuan-tuan. Berdoa merupakan langkah yang amat berkesan juga untuk kita mengelakkan diri kita mudah rasa marah, iaitu dengan kita mohon pada Allah untuk memberi kekuatan pada diri kita. Antara doa yang kita boleh baca, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan itu antara doa yang kita boleh amalkan. Allahumma ati nafsi taqwaha. Tak boleh nak sebut yang panjang pun, pendek tu dah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah kekuatan jiwa kepadaku. Nak sambung lagi, wa zakkiha, sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkaulah yang paling elok yang menyucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah penjaganya dan engkaulah tuannya. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, berilah kekuatan, berilah kekuatan kepada jiwa, kekuatan jiwa kepadaku, ya Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kaedah kedua untuk meredakan kemarahan, apabila timbul kemarahan dalam diri kita dengan sebab faktor-faktor tertentu, kita hendaklah cuba meredakannya. Antara kaedah yang boleh digunakan untuk meredakan kemarahan, yang pertama, ambil wuduk. Itu yang pertama. Sabda Nabi dalam hadis riwayat At-Tabarani, Nabi kata, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya kemarahan itu datang daripada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu dijadikan daripada api. Api itu hanya terpadam dengan air. Jika kamu marah, maka hendaklah kamu berwuduk. Jadi daripada situ menunjukkan kepada kita antara cara untuk kita kawal kemarahan kita adalah dengan berwuduk. Tengah marah ni, pergi ambil wuduk, insya-Allah dia akan cool down. Kalau marah kita biarkan, dia akan semakin meluap-luap. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengubah posisi kepada yang lebih rendah. Itu antara caranya juga. Contohnya, kalau kita lah keadaan berdiri, kita duduk. Kalau duduk marah lagi, kita berbaring. Sebagaimana sabda Nabi, idza ghadiba ahadukum fa huwa qa'im falyajlis fa in dhahaba 'anhu al-ghadab wa illa falyattaja'. Jika kamu marah ketika kamu sedang berdiri, hendaklah kamu duduk. Jika kemarahan itu hilang, maka okeylah. Jika tidak, maknanya masih tak reda kemarahan itu, maka hendaklah kamu berbaring. Dia makin kita merendahkan posisi kedudukan kita, waktu itu kemarahan itu akan makin berkurang. Yang ketiganya, mendiamkan diri. Sabda Nabi, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kamu marah, maka hendaklah diam. Diam adalah penawar mujarab kepada kemarahan. Sebab apa? Sebab dia bagi ruang untuk kita berfikir sejenak dan membuat pertimbangan berdasarkan akal, bukan emosi. Jadi maknanya, tuan-tuan, diam, jangan lawan. Kalau lawan juga, syaitan akan masuk. Waktu itu akan berlaku, orang tengah marah, kita cuba cool, diam, kan? Itu